Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha dengan segala takdirmu. Jadikanlah kami sabar dalam menerima ketentuanmu dan ujian darimu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada semua nikmatmu. Yang kita raikan rakan-rakan kita dari Yayasan Budi Ehsan Malaysia, yang kita raikan juga rakan-rakan kita dari pihak pengurusan dan seluruh warga Malakat Mall, para pelayar kita yang mengikuti siaran ini sama ada menerusi page Yayasan Budi Ehsan Malaysia ataupun menerusi page Malakat Mall, yang mengikuti kita tak kira dari utara, timur, selatan dan barat. Kita ucapkan terima kasih kerana sudi bergabung dengan kami dalam kuliah Kembara Korban 2021 anjuran Yayasan Budi Ehsan Malaysia ini. Kita sekarang ni dah semakin hampir dengan Aidul Adha. Jadi kita ingin mengajak kepada yang masih belum mendaftar untuk melakukan ibadat korban, kita masih mengalu-alukan. Dan kenapakah kita ingin mengajak tuan-tuan sekalian untuk bergabung bersama dengan Yayasan Budi Ehsan Malaysia ini? Pertama sekali, kita masih adanya ketidakketentuan dari segi SOP berkaitan pelaksanaan korban di negara kita. Dalam fasa 1 kawalan pergerakan dalam pelan pemberian negara ini, ada negeri yang tidak membenarkan langsung. Sarawak misalnya tidak membenarkan langsung diadakan ibadat korban pada tahun ini atas justifikasi mereka tersendiri. Ada negeri hanya mengehadkan penyembelihan itu hanya boleh dilakukan di rumah-rumah sembelihan Abu Tua saja, yang mana biasa ini di bawah kendalian Jabatan Perkhidmatan Veterina. Dan ada negeri yang tidak membenarkan penggunaan mana-mana masjid ataupun surau. Ada negeri yang membenarkan masjid tetapi masjid-masjid yang tertentu saja. Jadi ketidaktentuan ini menyebabkan alangkah elok kalau kita dapat terus bergabung dengan Yayasan Budi Ehsan Malaysia, sebab insya-Allah kita dapat menyantuni segala permohonan yang diajukan. Dan perlu kita ambil perhatian, korban pada masa pandemik COVID-19 ini dinilai sekarang bukan sekadar satu ibadah, ianya juga adalah satu ikhtiar kita untuk menyelamatkan nyawa manusia. Kerana COVID-19 ini telah membuatkan jumlah orang susah dan golongan du'afa semakin meningkat. Semakin meningkat. Lepas itu sehingga bulan lepas, kerajaan sendiri telah mengumumkan bahawa 600,000 keluarga M40 telah pun tergelincir ke B40 sejak daripada pandemik ini bermula. Jadi kalau kita sendiri nak menguruskan, sudah pasti agak susah, proses pengagihan dan bagai lagi. Jadi insya-Allah pihak YBIM mereka sendiri memiliki sistem pengurusan ibadah korban yang begitu teratur dan profesional, yang mana mereka baru ini telah pun menerima sijil ISO 9001-2015 khusus untuk penilaian penganjuran ibadah korban. Jadi dengan adanya pengiktirafan pensijilan ISO ini, artinya semua peserta dan semua urusan yang berkaitan dengan korban akan direkodkan dengan cara yang begitu sistematik, begitu telus, dan kelancaran pelaksanaan ibadah korban yang pihak yayasan anjurkan, insya-Allah tidak ada keraguan. Selain itu disebabkan pakej yang ditawarkan juga serendah 390 untuk satu bahagian, 2,730 untuk seekor lembu, dan ada pakej-pakej misalnya dalam negara dan luar negara memang amat berpatutan dan mampu disertai oleh orang ramai. Baik, pada kesempatan pagi ini
kita akan membincangkan satu tajuk mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, iaitu apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada ibadah korban. Banyak diperkatakan oleh para asatizah tentang ibadah korban ini, tapi pada kesempatan pagi ini kita akan membahaskan salah satu daripada falsafah korban ini adalah kita bukan nak menyembelih haiwan korban, tapi yang agama minta adalah kita menyembelih haiwan yang ada pada diri kita, sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita. Kerana tuan-tuan sekalian, korban ini kalau kita buat dengan niat yang tidak betul, maka korban itu tak diterima oleh Allah. Sedangkan hari raya atau hari korban itu hari yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kata para ulama, dalam setahun ada 4 hari saja yang dipilih oleh Allah sebagai hari yang sangat istimewa. Pertama sekali hari Jumaat. Ini hari yang istimewa. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit pada hari itu adalah yaumul Jumaah. Hari Jumaat, kata Allah Ta'ala dalam hadis Nabi. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumaat, itulah hari dia ciptakan Adam. Wa fihi adkhilal jannah. Pada hari Jumaat lah Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi akhrij minha. Pada hari Jumaat jugalah dia telah dipersilakan keluar daripada surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil Jumaah. Dan tak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Disebabkan Jumaat ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah, maka kata para ulama, hari Jumaat doa dikabulkan. Inna fil Juma'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullahu khaira illa a'tahu iyyahu wa qala biyadih yuqalliluha yuzahhiduha. Pada hari Jumaat, kata Nabi, ada satu masa yang tidaklah waktu tersebut bertepatan dengan seorang Muslim yang sedang melakukan solat atau dia meminta kepada Allah dengan satu kebaikan, maka pasti Allah akan mengabulkan permintaannya itu. Dan baginda telah mengisyaratkan dengan tangannya untuk menunjukkan singkatnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hari pertama dimuliakan oleh Allah. Hari yang kedua dimuliakan oleh Allah adalah hari Arafah. Hari Arafah. Hari Arafah ini dia jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah pada setiap tahun, dan ianya merupakan salah satu daripada hari yang paling utama sekali sepanjang tahun. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau seorang suami dia mengatakan kepada isteri dia, misalnya ayatnya, isteri dia jatuh talak pada hari paling utama, maka talak tersebut akan automatik jatuh pada hari Arafah. Ini kita boleh rujuk dalam syarah Sahih Muslim An-Nawawi jilid yang ketiga. Keistimewaan hari Arafah ini disebutkan di dalam dalil, sama ada dalil secara umum ataupun dalil secara khusus. Secara khusus, misalnya Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan Nabi bersabda, "Ma min yaumi aktsara min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang mana Allah lebih banyak membebaskan seorang hambanya daripada api neraka melainkan hari Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim malaikah fayaqul ma arada haula'i. Maka kata, sesungguhnya Allah akan mendekatkan diri dengan hambanya itu tadi dan berbangga di hadapan para malaikatnya, seraya Allah berfirman, apa lagi yang mereka nak? What's next? Apa lagi yang kau nak? Bagi. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan ini berlaku pada hari Arafah. Dalam hadis yang lain, innallaha la yubahil malaikata bi ahli arafatin yaqul unzuru ila ibadi sya'san ghabra. Allah akan membanggakan orang-orang yang wukuf di padang Arafah di hadapan para malaikatnya. Allah akan berfirman kepada mereka, lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka dalam keadaan kusut, dalam keadaan berdebu. Ini kebanggaan Allah pada hari Arafah. Sebab itu doa pada hari Arafah adalah doa yang terbaik. Khairud doa yaum Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa semasa hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dan orang yang nanti kalau 9 Zulhijjah, kalau orang yang berpuasa pada hari Arafah, menghapuskan dosa 2 tahun. Bukan senang. Dosa 2 tahun. Kata Abu Qutadah, siyamu yawmu Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Hadis Muslim. Puasa hari Arafah, aku harapkan dari Allah akan dihapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun selepasnya. Pernah Hunaidah bin Khalid radhiyallahu an, dia mendengar cerita daripada isterinya yang mendengar daripada isteri-isteri Nabi, pernah bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjati wa yauma Asyura wa thalathata ayamin min kulli syahri awwal itsnaini min asy-syahri wal khamis. Nabi dia biasa puasa pada 9 hari awal Zulhijjah sampai hari ke-9. Kemudian Nabi puasa 10 Muharram, hari Ashura, dan Nabi kerap puasa 3 hari sebulan, Ayyamul Bid, hari 13, 14, 15 setiap bulan. Ini hadis riwayat Abu Daud. Sebab itu kata Imam Malik rahimahullah dalam kitab Al-Muwatta, ma ru'ya syaitanu yawman huwa fihi asghar wala adharu wala ahqaru wala aghyadu minhu fi yaumi Arafatah. Tidaklah syaitan pernah dilihat begitu kecil, begitu dipinggirkan, begitu hina dan begitu marah dia, melainkan pada hari Arafah. Hari Arafah saja terjadi begitu. Wa ma dzaka illa liman ra'a min tanazzuli rahmati wa tajawuzillahu 'aniz dzunubi 'izami illa ma ara yauma Badr. Dan itu tidak lain kerana dia melihat turunnya rahmat dan pengampunan Allah kepada semua orang yang berdosa besar, kecuali benda yang sama dia pernah lihat ketika perang Badar. Ini kata Imam Malik. Itu hari yang kedua yang Allah Ta'ala sangat muliakan. Hari yang ketiga Allah Ta'ala muliakan adalah hari raya Idul Fitri. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa balaghana annahu kana yuqal inna du'a yustajabu fi 5 layalin fi lailatil jum'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awal lailatin min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban. Telah sampai kepadaku hadis-hadis yang aku kaji bahawa sesungguhnya doa sangat mustajab pada 5 malam, iaitu doa malam Jumaat, doa malam Idul Adha, doa malam Idul Fitri, doa malam pertama bulan Rajab, dan doa malam pertengahan Sya'ban ataupun nisfu Sya'ban. Wa ana astahibbu kullu ma hakaitu fi hadhil layali min ghairi an yakuna fardhan. Dan aku menganggap dianjurkan semua yang aku telah sebutkan dari segi amalan-amalan soleh supaya dilakukan pada malam-malam tersebut, kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi malam raya Idul Fitri juga malam yang dimuliakan. Keempat hari yang dimuliakan oleh Allah adalah hari raya Idul Adha. Inilah hari keempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu adalah seorang hamba itu melakukan ibadat korban kepada Allah. Itu yang Allah cinta sangat. Ada satu hadis panjang daripada Aisyah, ma amila ibnu adama yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min ihraqatid dam. Tidak adalah amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban yang lebih disukai Allah dari mengalirkan darah, iaitu menyembelih korban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa asy'ariha. Sesungguhnya haiwan-haiwan korban ni akan datang pada hari kiamat sekali dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Dan darah binatang korban itu pun mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah di satu tempat yang tinggi sebelum dia jatuh ke atas bumi. Justru kata Allah,
ikhlaskanlah hati kamu ketika berkorban, kata Nabi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Maka saudara, korban yang kita nak laksanakan salah satu daripada ibadah dan hari yang sangat dicintai oleh Allah. Cuma dalam kegairahan kita melakukan ibadah korban, ada orang alhamdulillah bukan sekadar satu penganjur, dua penganjur, kerana banyak penganjur dia buat ibadah korban, bagus. Dengan Yayasan Budi Ihsan dia buat, dengan syarikat ni dia buat, masjid ni dia buat, qaryah ni buat, alhamdulillah bagus. Dan setiap orang yang berkorban pasti berharap supaya korbannya itu bukan sekadar korban, tapi nak diterima oleh Allah. Kerana hanya orang yang diterima korbannya saja yang benar-benar mendapat semua keutamaan-keutamaan dan fadilat ibadah korban. Soalnya, apakah kriteria, indikator korban yang diterima oleh Allah? Ini kita bahaskan. Pertama sekali, korban yang diterima oleh Allah adalah korban yang berlandaskan taqwa. Kita rujuk kepada Quran. Al-Quran beritahu daging dan juga darah tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai adalah taqwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging itu, iaitu daging unta, dalam riwayat tafsir menyebutkan daging-daging unta dan darah itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah. Walakin yanaluhu taqwa, tetapi ketakwaanlah yang akan mencapainya, kata Allah Ta'ala. Surah Al-Hajj ayat 37. Jadi saudara, ayat ini menegaskan bahawa kalau korban kita nak diterima, korban itu mesti dilandaskan dengan ketakwaan. Tanpa ada landasan takwa, korban tidak akan diterima. Sebab itu betapa mustahaknya sifat takwa. Setiap hari Jumaat, khatib wajib berpesan kepada sidang Jumaat untuk takwa kepada Allah. Begitu pentingnya hal takwa dalam Quran. Ada 158 ayat yang membahas tentang takwa, dan ada puluhan hadis-hadis Nabi bercerita tentang takwa. Apa erti takwa? Ada banyak cakupan makna takwa. Takut, ibadat, tinggal maksiat, mengesahkan Allah, ikhlas. Ini banyak. Kalau nak berminat nak cari yang terperinci, boleh rujuk karakteristik muttaqin dalam surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 5, surah Al-Baqarah ayat 177, surah Al-Baqarah ayat 183, surah Ali Imran ayat 133 sampai 138, juga di dalam ayat 146 surah Ali Imran, dalam surah At-Taubah ayat 4 sampai 7, dan ada juga pada ayat ke-44, surah Al-An'am ayat 69, suratul Maidah ayat ke-28. Baik, itu kalau kita lihat dalam ayat yang Allah Ta'ala sebutkan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Lan ini kalau kita rujuk dalam bahasa Arab, redaksi yang dipakai oleh Allah menjelaskan bahawa lan yana maknanya tidak akan diterima selama-lamanya. Never maknanya lan. Sebab itu harf lan dalam bahasa Arab dia menunjukkan penafian untuk selama-lamanya. Dia selain lan, huruf atau harf yang menunjukkan penafian adalah lam. Lam ni maknanya tidak. Begitu juga la. La juga boleh membawa makna tidak. Jadi penegasan Allah Ta'ala mengatakan sekali-kali tidak akan diterima-terima kalau tidak akan mencapai. Lan yanal. Tidak akan sampai sembelihan itu kepada aku. Bukan sekadar masa itu, tetapi sampai bila-bila. Liistiqbal. Sampai bila-bila. Sebab itu saudara, sangat mustahak takwa. Kalau kita kaji sejarah bagaimana Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ni anak kepada Nabi Adam dan Hawa. Mereka ni begitu terkenal bukan sekadar di kalangan orang Islam, bahkan rakan-rakan kita yang non-Muslim, Kristian ke agama lain kenal dengan Qabil dan Habil ni, tapi dengan gelaran yang berbeza. Orang Kristian mengenalnya dengan nama Cain. Kalau Habil, Abel dipanggil. Jadi Qabil ni dia ni crop farmer, dia seorang petani.
dan dia telah mengorbankan seikat gandum. Dan gandum yang dikorbankan tu gandum hak biasa-biasa je, bukan jenis Musang King apa ni, dak ni, jenis biasa-biasa saja. Adapun Habil, dia ni shepherd, dia seorang peternak kambing. Jadi dia telah mengorbankan kambing yang paling gemuk sekali. Jadi selepas korban dipersembahkan, Allah turunkan api berwarna putih, dan dengan izin Allah, api itu membawa korban Habil, maknanya sebagai tanda korban diterima lah, ambil, bawakan ke atas. Dan api itu tidak usik pun korban daripada Qabil. Jadi apabila korbannya tidak diterima, Qabil jadi marah dan dia mengancam untuk nak membunuh Habil. Dia mengancam nak bunuh Habil. Allah ceritakan semua kisah dalam Quran. Nanti kalau ada masa, tuan-tuan puan-puan boleh rujuk surah Al-Ma'idah ayat 27. Watlu alaihim naba abna Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Aku akan membunuhmu. Maka berkata yang telah diterima korbannya tadi, sesungguhnya Allah hanya menerima daripada innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi mesti takwa. Nombor satu mesti takwa. Bagaimana untuk takwa? Ini saya ringkaskan. Ciri-ciri takwa kata Imam Al-Qushairi, sebagaimana disebutkan dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ciri paling asas orang yang takwa adalah mesti tawaduk. Maknanya tuan-tuan, kalau kita buat korban tahun ini tapi kita ni tak ada sifat tawaduk, maka korban kita tak ada nilai pada pandangan Allah. Tawaduk ni lawannya sifat sombong. Jangan sombong. Sombong dengan gelaran, pangkat, kedudukan, grade pekerjaan. Sombong tak boleh. Tak dibenarkan. Walaupun kita korban 3-4 ekor lembu, satu pun Tuhan tak pandang. Sebab takwanya tidak ada. Dan prinsip asas takwa mesti tawaduk. Jangan sombong. Allah paling benci dengan orang sombong ni. Baik itu sifat ahli-ahli neraka ni disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Sifat ahli neraka ni utul, jawaz, mustakbir. Utul ni suka bertengkar. Favorite dia. Mungkin tak bertengkar mulut, bertengkar jari. Dalam Facebook dia kaki kecam, dia kaki komen, dia kaki menyakitkan hati orang. Ini orangnya. Orang macam ni utul, dia suka bertengkar. Suka. Bagi dia hobi. Kalau sehari tak bertengkar, demam dia agak. Dia mesti nak berkelahi. Yang kedua jawaz. Jawaz ni belagak. Belagak ni menyerupai sesuatu. Dia bukan benda tu, belagak terror. Dia tak tahu, dia belagak tahu. Dia tak pandai, dia belagak pandai. Ini belagak. Dan yang ketiga mustakbir. Orang mustakbir sangat sombong. Sekali lagi, Allah sangat benci orang sombong. Innallaha azza wa jalla yubghidu kulla, ada 7 golongan kata para ulama, yang mana kata Abu Hurairah, Allah paling benci dengan 7 golongan. Yubghidu kulla, dia benci kepada 7 golongan ni. Pertama, Ja'zari. Ja'zari ni orang yang sombong, keras kepala, tidak mau menerima nasihat dan pandangan orang. Yang kedua, Jawazin, orang yang banyak makan, banyak minum. Musim-musim PKPD duduk di rumah mengunyah je kerja, dah tak ada aktiviti. Basikal kat rumah kan ada, basikal exercise tu, dia treadmill pun ada, pakai lah. Tak pakai lama dah ustaz, buat menggantung towel je kata dia, menggantung sejadah, tak guna dah. Jangan puak, banyak makan, banyak minum. Yang ketiga, sakhabin fil aswaq, orang yang suka menjerit-jerit dalam pasar. Itu Allah tak suka. Yang keempat, jifatul lail, orang yang umpama bangkai di malam hari, iaitu ungkapan untuk menunjukkan karakter terlampau banyak membuta, pemalas dan tak semayang malam. Ini Allah menyampah betul orang macam ni. Yang kelima, himarun nahari, orang yang umpama keldai di siang hari, iaitu simbolik orang bodoh, tak faham arahan dan macam-macam lagi. Yang keenam, alimun bidunya, orang alim dengan hal dunia, mana dia serba-serbi, dia tahu masalah dunia, padahal bukan bidang dia pun. Dia
Jack of all trades lah. Dia tahu semua benda. Master of none. Tak ada apa yang dia tahu pun sebenarnya. Cara dia nak tunjuk, dia terror lah. Dan yang kedua, jahilu bil akhirah. Orang yang bodoh dalam bab akhirat. Dan perkara-perkara yang melibatkan akhirat, dia tak ada maklumat langsung. Ini kita boleh rujuk hadis ni, riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan disahihkan dalam Sahih Al-Jami'. Sebab itu, jom kita berakhlak, tawaduk. Jangan jadi orang sombong. Nak buat korban, silakan. Jangan jadi orang sombong. Hatta punyalah Tuhan tak beri sombong, orang yang nak sembelih korban pun, dia pun jangan sombong. Jangan sombong pada haiwan yang kau nak korbankan itu. Sampai begitu halus. Sebab itu Nabi mengajarkan nak sembelih haiwan pun buat cara baik. Ihsan, jangan keras-keras. Innallaha kataba alaikumul ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qatlah. Wa idza dzabhtum fahsinu dzabhah. Allah Ta'ala mewajibkan kebaikan dalam setiap perkara. Maka kalau engkau membunuh, bunuhlah dengan baik. Bunuh ni maknanya menjatuhkan hukum bunuh kepada orang yang bersalah dari segi undang-undang. Dan kalau kamu menyembelih, idza zabahtum fahsinu zabahah, maka elokkanlah cara sembelihan kamu. Jangan asah pisau di depan lembu tu tadi. Jangan berkeras berkasar. Artinya tidak sombong. Jadi ini sifat takwa kata Imam Al-Qushayri, mesti ada tawaduk. Yang kedua, mesti ada qanaah. Apa makna qanaah? Merasa cukup apa yang ada. Lawan qanaah adalah tamak. Tamak lawannya qanaah. Qanaah merasa cukup ya apa yang ada. Tamak ni, dia kalau eja kok jawi, ta, mim, ain. Ta satu mulut, mim mulut kedua, ain perut buncit. Dia ngak-ngak, makna dia makan seorang. Dia makan kiri, kanan, sapu, depan, belakang, semua dia seorang saja. Ini dia panggil orang tamak. Tawaduk tak? Dia cukup untuk diri dia. Jadi orang yang buat korban mesti ada sifat qanaah ini. Yang ketiga, kata Imam Al-Qushayri, mesti ada sifat warak. Warak ni makna al-ikhtiyat. Dia berhati-hati dalam kehidupan. Berhati-hati dalam percakapan, berhati-hati mendengar sesuatu, berhati-hati share sesuatu. Sentiasa berhati-hati. Ini sifat orang-orang takwa. Kemudian yang terakhir, kata Imam Al-Qushayri, adalah yakin. Orang yang ada sifat takwa, dia mesti yakin. Yakin kebesaran Allah, yakin kekuasaan Allah. Jadi ini yang pertama. Syarat ibadat korban diterima, mestilah ibadah itu atau korban itu dilaksanakan dengan takwa. Ingat, darah, daging yang kita sembelih itu tak akan sampai pada Allah. Dan Allah tak perlukan pun pada daging lembu yang kita sembelih itu. Allah tak hendak pun. Allah tidak ada kehendak kepada makhluknya. Dia tak akan nak daging lembu, apa tulang, Tuhan tak nak. Yang Allah nak takwa daripada kamu. Ada sifat jangan sombong, sifat bersyukur atas segala nikmat. Itu Allah Ta'ala paling tak. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, syarat kita punya korban nak diterima oleh Allah, mestilah ada sifat dipanggil al-mukhbit. Al-mukhbit. Apa makna al-mukhbit? Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadat menyembelih korban supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur atas kurniaannya kepada mereka. Binatang-binatang binatang ternak yang disembelih itu kerana Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya dan sampaikanlah berita gembira kepada mukhbitin. Surah Al-Hajj ayat 34. Apa makna mukhbitin? Kata Ibn Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, al-mukhbitu ni adalah orang-orang tawaduk yang tidak ada sifat takbur. Tidak ada sifat takbur. Asalnya perkataan itu digunakan untuk orang yang berjalan di kawasan al-khabtu.
Al-khabtu ni macam satu wadi atau kawasan lembah yang berkawasan rendah, yang bentuknya dalam, dia agak panjang dan dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi perumpamaan orang-orang yang tetap tawaduk, orang yang memelihara kerendahan hatinya dan tidak ada takbur dalam melakukan korbannya, maka itulah sifat-sifat al-mukhbitu. Cuma para ulama memberikan perincian. Sifat al-mukhbitun ada 4. Pertama sekali, wajalul qulub inda zikrillah. Nuraninya bergetar ketika ingat kepada Allah. Ini sifat mukhbit. Kalau tuan-tuan ada sifat ini, alhamdulillah, dah sampai maqam mukhbitun. Orang yang Allah sebut, ini orang semua orang yang bahagia semua. Al-mukhbitun. Sifat yang kedua, as-sabru 'alal adha fi sabilih. Sifat mukhbitun adalah orang yang bersabar kepada setiap ujian dan bersabar dengan setiap kesakitan yang diberikan. Yang keempat, iqamatus salah. Dia konsisten mendirikan sembahyang dan kekal taat melaksanakannya. Dan sifat mukhbitun yang keempat, al-infaq min rizkih. Dia infak, bersedekah daripada rezeki dia. Jadi keempat-empat perkara ni, insya-Allah kalau kita buat korban, kita ada sedekah pada al-infaq min rizki, kita bagi orang susah, ramai yang memerlukan, kita jaga semayang kita sentiasa bersabar atas setiap ujian, maka kita akan diterima ibadah korban oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, indikator diterimanya sesuatu ibadah korban ini adalah yang ketiga, apabila kita berjaya membuang sifat-sifat buruk daripada diri kita. Secara hakikatnya, ritual korban adalah kita bukan sekadar menyembelih haiwan, tetapi kita menyembelih sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita. Sama ada kita selesa ataupun tidak, kita kena akui dalam diri kita ada perangai haiwan, ada perangai binatang. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut ada 7 karakter binatang yang ada pada manusia. Walaupun asalnya manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku cipta dengan penciptaan yang terbaik sekali. Namun demikian, kebaikan rupa bentuk, paras fizikal, tidak menjamin kebaikan budi bahasa. Tidak menjamin kebaikan perangai ataupun akhlak. Semuanya balik kepada individu itu sendiri. Kalau iman dia utamakan, insya-Allah dia selamat daripada sifat kehaiwanan atau kebinatangan. Apa ayat-ayat dalam Quran yang kita boleh ambil pelajaran? Ini semua sindiran daripada Allah. Dalam Al-Quran, paling tidak ada 7 jenis haiwan dan juga binatang yang sifat-sifatnya dimiliki oleh manusia. Yang ini kita nak kena buang. Ni nak buang masa korban ni. Bukan lembu yang kita bayar itu. Nak buang binatang pada diri kita. Pertama sekali, manusia ni kata Allah ada orang yang berperangai anjing. Perangai anjing. Apa sifat anjing? Anjing ni setia. Dia setia. Tunduk, patuh, setia. Tetapi kesetiaan seekor anjing adalah dia akan setia kepada sesiapa saja yang beri dia makan. Dia ada orang setia berprinsip. Kalau dia setia satu tu saja. Datang orang lain bawa tawaran yang sama, dia tak nak. Sebab kesetiaannya satu saja. Satu saja kesetiaan dia. Tapi kalau misalnya orang yang ada sifat anjing, dia akan setia dengan sesiapa saja yang beri dia makan, beri dia minum. Hatta penjahat sekalipun, hatta perompak sekalipun. Padahal dia setia dah kepada tuan dia, tuan rumah. Tapi sebab perompak datang bawa makanan juga, dengan perompak itu sekalipun dia akan jadi setia juga. Walaupun orang tu penjahat, penyamun sekalipun. Manusia yang ada perangai seperti anjing ini, dia tidak akan tunduk kepada ayat-ayat Al-Quran yang sering dibaca dan diperdengarkan kepada orang-orang begini. Sama ada dihalau ataupun tidak, perangai anjing dia tetap julur lidah. Halau ke, dia terjelir lidah.
walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Dan kalau kami mengkehendaki, sesungguhnya kami tinggikan darjatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikut hawa nafsunya. Famasalahu kamasalil kalb. Maka perumpamaan orang sebegini adalah seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Yang mana kalau kamu halau, dia jelekkan lidah. Kalau kamu biar pun dia jelekkan lidah. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu supaya mereka berfikir. Surah Al-A'raf ayat 176. Ni, manusia berperangai anjing, setia tak tentu arah. Kita yalah, kalau cakap lebih-lebih ke ramai orang kecil hati, perangai anjing ni memang banyak betul sekarang ni. Setia tak apa-apa. Dia setia kepada siapa saja yang menyuap dia, bukan setia berprinsip. Siapa bagi makan, itulah dia akan setia. Ini perangai anjing nama. Perangai ni yang kita nak sembelih masa hari korban, bukan sembelih lembu tu. Sembelih perangai anjing yang ada pada diri kita. Perangai kedua yang Allah Ta'ala sebut, perangai binatang pada manusia ni, adalah perangai binatang ternak. Beza binatang peliharaan dengan binatang ternak, itu dua yang berbeza. Binatang ternak ini, dia tidak ada keistimewaan. Apa sebab? Kerana nilainya dijual terletak ikut berat dia saja. Makin beratlah saiz dia, maka tinggilah sikit harganya. Haiwan ternak ni dinilai atas besar kecil dia. Itu kalau kita tengok orang nak buat korban ni, lembu. Lembu. Kalau lembu, tengok grade. Lembu tengok grade. Ingat ke orang kerja kerajaan ni tak suka tengok grade 44, 48, 52, 54 jusasi. Entah ada grade berapa? La ilaha illallah. Takkanlah pendakwah cerita grade ni, apa cerita? Entah grade berapa? Main grade ni lembu je. Lembu dia ada grade AAA. Kalau AAA 5,251, 270 kilo ke atas baru boleh jadi lembu grade AAA. Mana berat karkasnya 141 sampai 161 kilo. Kalau grade AA, ini berat lebih kurang dalam 269 kilo. Kalau grade A, itu dalam 240 kilo. Kalau grade B, dalam 200 kilo. Kalau grade C, dalam 180 kilo. Begitulah seterusnya. Artinya haiwan, dia hanya dinilai mengikut berat dia saja. Sebab itu manusia pun kalau dia tak jaga, kedudukannya itu bukan sama macam binatang ternak, bahkan lebih teruk daripada binatang ternak. Haiwan peliharaan, kucing ke apa, iguana ke, yang ayam serama ke yang kita bela, nilainya kerana keistimewaan dia, ataupun nilainya kerana kelebihan dia. Kucing Siam, kucing Parsi, dia ada nilai dia, keistimewaan dia. Tapi haiwan ternak tidak ada. Sebab itu bila manusia seperti binatang ternak, kedudukannya automatik lebih teruk daripada binatang peliharaan. Kucing kita, kiki, kuku, kakak, macam-macam nama. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan dalam neraka jahanam banyaknya jin dan manusia yang ada hati tapi tidak faham ayat Allah, yang ada mata tapi tidak mau melihat kekuasaan Allah, yang ada telinga tapi tidak mau mendengar ajaran dan nasihat.
ulaika kal an'am, ini orang macam binatang ternak, balhum adal, bukan sekadar macam, bahkan lebih teruk daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, itulah orang yang lalai dan leka. Jadi kita nak buang sifat haiwan ternakan pada diri kita, buang ketika korban tu, itu yang kita buangkan. Itu perangai yang kedua. Perangai haiwan yang ketiga kita nak sembelih daripada diri kita ini, Allah Ta'ala sebut dalam Quran perangai beruk, perangai kera, monyet. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, sesungguhnya telah kamu tahu orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Surah Al-Baqarah ayat 65. Kera atau monyet ini adalah haiwan serakah. Keserakahanlah yang telah membuatkan orang-orang Yahudi dulu melanggar perintah Allah supaya jangan bekerja hari Sabtu. Serakah. Kalau cerita Yahudi ni dulu, ironinya adalah selepas mereka melakukan pelanggaran, mereka tidak merasa bersalah, bahkan merasa bangga pula dengan kesalahan yang dilakukan. Sebab itu kita manusia jangan ada perangai beruk ni. Beruk. Jangan ada perangai beruk. Allah Ta'ala sebut, mu jangan jadi perangai super beruk. Beruk, la ilaha illallah. Ini bukan kita nak merendahkan beruk. Ada orang bawa motor, dia owner beruk. Jadi beruk ni, dia nak letak di mana bila naik motor? Dia letak di depan. Bayangkanlah, tuan duduk belakang, beruk duduk depan dalam bakul. Duduk. Nama pun beruk, tak duduk diam. Tengah tuan dia bawa, dia boleh tutup suis motor. Tengah gear 3, tutup suis motor. Berhenti mengejut, pacok kepala begini. Terangkat motor. Jatuh berdegup. Ni beruknya perangai. Akhirnya tuan dia pening, naik motor kali ni, letak belakang pula. Meruk naik motor. Tuan duduk depan. Orang kampung dia punya helmet dia tu, topi keledar dia tak adalah ikut spek sirim sangat. Jadi span tak ada, apa tak ada, kadang boleh pusing-pusing. Jadi beruk duduk belakang, dia boleh main helmet tuan dia. Dia pusingnya helmet tuan dia terus, tak nampak apa depan. Bergerbuk, jatuh longkang dua-dua sekali. Padahal begitu, itu orang panggil perangai beruk. Itu Tuhan sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 65, orang Yahudi dulu perangai macam beruk, serakah sangat, tak dengar kata, lalah sumpah jadi beruk semua. Jadi kera. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut manusia ni ada yang perangainya itu, dia punya perangainya, ini kasar sikit ayat, minta maaf. Perangai babi. Tak salah tak menyebut perkataan babi. Bukan kita menyumpah seranah. Memang nama haiwan tu babi. Tak tahu nak tukar macam mana dah. Beralik beya. Beralik beya. Babi ni, dia bukan sekadar senang dan selesa dengan kekotoran, tetapi juga dia tidak memiliki rasa cemburu. Babi ni, dia akan biarkan perbuatan tidak senonoh dilakukan pihak lain terhadap keluarga dia. Dia biar saja. Dan begitulah perangai manusia yang memiliki karakter babi dalam diri dia. Qul hal unabbi'ukum bisyarri min zalika masubatan indallahi man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi. Apakah akan kuberitahu padamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah. Antara mereka disumpah jadi kera, dan ada yang jadi babi. Wal khanazir,
wa abadat taghut, dan mereka ini menyembah taghut. Ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'as sabil. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Surah Al-Ma'idah ayat 60. Jadi kalau kita ada perangai babi sebegini, korban esok kita sembelih lembu, bukan lembu tu yang kita sembelih, perangai-perangai babi yang ada pada diri kita ni, buangkanlah, sembelihkanlah, hilangkanlah, tumbangkanlah. Itu maksudnya. Yang kelima, Allah Ta'ala menyebut perangai haiwan, perangai binatang yang ada pada diri manusia adalah perangai seperti labah-labah. Labah-labah. Dalam hidup ini kita lihat ramai manusia yang berlindung dan bergantung kepada yang selain Allah. Mereka membentengkan diri mereka dengan bangunan-bangunan yang mereka senjatai dengan persenjataan yang canggih. Bahkan ada yang melindungi diri mereka dengan perantaraan syaitan, dengan jampi, serapah, azimat, tangkal, isim dan bagai-bagai lagi. Mereka berlindung kepada selain daripada Allah. Ada yang terlalu bergantung dan percaya kepada kudrat, kuasa dan powernya ubat-ubatan. Tanpa ubat ni saya mati. Tak dapat vaksin ni saya meninggal lah lusa. Ini kerosakan. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi ulai awliya'i kamasalil ankabut. Perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah, kamasalil ankabut, mereka umpama labah-labah. Mana dia mencari selain daripada Allah untuk nak cari kekuatan. Ini umpama labah-labah, kata Allah. Semasa bila? Kamasalil ankabut ittakhadhat baita, seperti labah-labah yang membuat rumah. Spider web itu, rumahnya itu. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Sedangkan rumah yang paling lemah sekali adalah rumah labah-labah. Itu pun kalau mereka tahu. Surah Al-Ankabut ayat 41. Tidak salah kita percaya ubat ni bagus, vaksin ni mustahak, ni semua bagus, antibiotik ni bagus. Kita tak ada masalah. Tapi kebergantungan kita paling utama adalah pada Allah. Siapa tak terima dengan pandangan ini, dan ini bukan pandangan manusia, sebut Allah sendiri mengatakan, kalau mu gantung hidup dengan makhluk, mu macam labah-labah. Buat sarang confident. Ini beres ni. Beres apa langgar di kita, buka pintu, habis sarang dia. Ini teguran Allah. Jadi korban nanti bukan kita sekadar nak sembelih lembu Yayasan Budi Ihsan Malaysia, kita nak sembelih perangai labah-labah yang ada pada kita. Yang keenam, Quran menyebut manusia yang sifat binatang pada dia adalah sifat nyamuk. Sifat binatang nyamuk ada pada mereka, iaitu orang yang kelakuannya hanya mengganggu orang lain sehingga orang jadi tak suka dengan perangai dia. Dia mencari nafkah dengan menyakiti dan mengambil hak orang lain. Dan bila makan pula dia berlebih-lebihan. Akhirnya nyamuk itu mati kekenyangan begitu saja. Kalau tak kena penampar dengan orang ataupun kena spray, dia mati tergolek kenyang saja. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Suratul Baqarah ayat 26. Perangai manusia macam nyamuk. Cari rezeki, nyakit ke orang. Gigit sana, gigit sini. Memang rezeki dia. Gigit sana, gigit sini, sebarkan penyakit. Kemudian bila sedut darah orang, tak kadar ke diri, sedut sampai buncit-buncit badan, akhirnya mati bergelimpangan. Ini perangai nyamuk. Suratul Baqarah ayat 26. Allah Ta'ala nasihat manusia, mu jangan ikut perangai nyamuk. Maka di saat kita sembelih haiwan korban kita nanti, bukan kita sembelih kambing, tidak. Kita sembelih perangai-perangai nyamuk yang ada pada kita. Dan yang ketujuh, Allah Ta'ala mengumpamakan
orang yang perangai haiwan yang ada pada manusia ni adalah perangai keldai. Keldai ni simbol manusia yang bodoh kerana tidak konsisten, konsekuen dengan agama. Ajaran yang datang dari Allah dia percaya, tapi dia abaikan ajaran itu. Masalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya kitab Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya pula, sama seperti keldai yang membawa kitab-kitab tebal. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surah Al-Jumu'ah ayat 5. Berapa orang pada kita yang ada perangai keldai ni? Pikul kitab, tidak tahu apa pun yang dipikul. Ni perangai keldai namanya. Jadi kita berdoa kepada Allah. Korban kita nanti, kita bukan sekadar sembelih lembu, kita nak sembelih perangai keldai. Bongok yang ada pada kita itu. Ilmu banyak tapi bodoh. Masuk simpang, tak bagi signal dan bagai-bagai lagi. Ini semua bodoh. Kita nak buang perangai ini. Dan itulah falsafah sebenar korban. Ya, itu apa yang Allah ajarkan kepada kita. Sebab itu, saudara-saudari sekalian, apa yang kita harapkan daripada ibadah korban yang kita lakukan nanti adalah kita berharap korban yang kita lakukan itu Allah nilai kita sebagai satu amalan yang terbaik kita persembahkan kepada dia. Jangan dilakukan ibadah korban itu dengan cara-cara yang menunjukkan kesombongan. Oh, saya korban kat sini berapa ekor, kat sana. Jangan begitu. Buangkan sifat kesombongan. Dan buangkan sifat-sifat haiwan seperti berdengki misalnya. Oh, kenapa ada situ sini? Kenapa sini sini? Kenapa sana sini? Mempertikaikan. Ni. Kenapa orang tu ini? Jangan. 3 perkara kita nak kena jaga dalam melakukan korban ini. Pertama sekali, kena ikhlas. Kena ada keikhlasan. Keikhlasan ini mustahak. Iaitu tidak ada hasad, tidak ada dengki. Kita hanya melakukan sesuatu itu tanpa kita peduli ke mana pun benda itu pergi. Itu ibadat ataupun amalan paling ikhlas ke dalam diri seorang manusia, kata ulama sufi, adalah ketika dia buang air. Ketika orang buang air, ke mana perginya perkara yang dia buang itu, dia tak peduli ke mana. Dan dia tak pernah ingat, tak pernah kenang, dan tak perlu pun diingat. Itu keikhlasan yang paling tinggi sekali. Ikhlas. Yang kedua adalah ihtisab. Apa makna ihtisab? Kita melakukan ibadat korban, kita ihtisab ni mengira-ngira, iaitu mengharap-harap pahala daripada Allah. Memang itu yang kita harapkan. Bukanlah ikhlas itu tidak boleh mengharap pahala. Tidak. Ikhlas ni memang tidak sombong. Tapi mengharap pahala itu diizinkan. Kerana kita tahu pertaruhan hidup mati kita di padang mahsyar atas berapa banyak akaun pahala yang kita miliki. Selain daripada rahmat Allah, salah satu elemen mustahak juga untuk survival kita di padang mahsyar adalah pahala kita. Kerana kalau kita pergi ke negara orang, kita kena bawa currency negara itu. Pergi ke Indonesia bawa rupiah, jangan bawa ringgit. Pergi ke Singapura pakai Singapore dollar, tak pakai ringgit. Pergi ke Thailand pakai baht Thailand. Pergi ke Paris, pergi ke Amsterdam, kita pakai duit euro. Kita pergi ke England pakai pound sterling. Kita pergi ke Mekah, Madinah pakai rial. Pergi ke akhirat pakai pahala. Pahala itu currency-nya, mata wang. Maka kita melakukan ibadah korban, kita juga ihtisab, mengharap pahala daripada Allah. Ya Allah, ini saya lakukan ibadah ini, lembu ini dengan tanduk-tanduknya, saya ikhlas melakukan, tolong beri balasan yang baik pada saya. Minta dengan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah dengan niat yang betul, niat yang soleh, iaitu melakukan ibadat ini hanya kerana Allah semata-mata. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi masa kita tidak mengizinkan. Sekali lagi kita ingin mewar-warkan kepada seluruh muslimin muslimat, kepada yang masih lagi belum membuatkan sebarang tempahan ataupun hasrat untuk melakukan korban,
masih ada masa pada minggu ini untuk kita melaksanakan. Sekiranya ingin bergabung dengan kami, boleh hubungi terus ke talian telefon seperti yang tertera di dalam skrin dan kita akan beritahu langkah-langkah yang seterusnya. Ataupun boleh layari website kami di www.ybim.org.my. Jadi ataupun tuan-tuan boleh saja gemari ataupun ikuti saja, follow kepada page Yayasan Budi Ihsan Malaysia, ataupun boleh lungsuri saja laman web kami di www.ybim.org.my. InsyaAllah korban tuan-tuan puan-puan bersama dengan YBIM akan terjamin serta akan diberikan sijil penyertaan insyaAllah, dan hadiah istimewa juga akan diberikan kepada peserta yang bertuah. Saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakan-rakan daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia, dan terima kasih juga kepada rakan-rakan daripada Malakat Mall yang sudi untuk menganjurkan pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Semoga pertemuan ini diberkati Ilahi dan semoga kita dipermudahkan segala urusan kita dalam masa-masa sebegini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sairil biladil muslimina amatan as-sakha wan nama war rakha wa fadha bihifzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa'na kulla ta'bin syadid waqfina minal haddi wal hadid wal maradi syadid waqshif 'anna bil minal bala'i ma la yakshifu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Tahassanna bizdil izzati wa antasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif an wilayah Pahang wa Malaysia wa syaril biladil muslimina hadzal waba wa qina syarridda wa najjina min jamin anwa'il bala bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.